Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surah Al-A'raf ayat 179. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Bahasa kita di tempat tuan-tuan ni ghaflah. Ni ghaflah. Cuai, lalai, leka, ambil mudah, tak peduli, tak kisah. Jenis loe. Ini nama dia orang yang al-ghafilun, orang yang lalai. Dan perkataan ataupun penggunaan kalimah al-ghafilun ini banyak tuan-tuan disebut oleh Allah di dalam Quran. Ataupun perkataan yang sama dengan dia, hampir sama dengan dia. Dan Allah menggunakan 3 anggota badan untuk menggambarkan di mana yang kata manusia ni lalai. Pertama, hati. Kedua, mata. Yang ketiga ialah telinga. Hati, mata, telinga. Yang membawa kepada perangai manusia yang jadi lalai, yang jadi leka. Maka kata Allah, wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami akan isi neraka itu penghuninya banyak daripada kalangan jin dan kalangan manusia. Allah sebut dalam ayat ni yang masuk neraka ni bukan setakat kita manusia. Jin tu pun masuk neraka. Jin menjahat duk kacau orang, cuma kita tak nampak dia. Jin juga jahat, lawan Tuhan, engkar kepada Tuhan. Cuma kita tak nampak macam mana engkarnya jin tu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut jin pun lalai. Yang diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan yang lebih daripada manusia, tapi jin juga lawan Tuhan. Jin juga cuai, lalai di dalam kehidupan mereka. Ada orang ajak saya pergi berdakwah pada alam jin. Saya kata kat dia, hampir seorang aku malah happy. Hak nak berdakwah dengan orang ni pun tak menang. Kita ni nak berdakwah dengan orang, manusia sama jenis dengan kita pun tak menang-menang. Duk menang kat konsert, kena bayar pun habis tiket. Dalam duk kata telok mahal, dalam duk kata ayam mahal, mai jual tiket konsert habis. Mai hak ceramah agama ni free pun tak datang. Masjid punya lawa macam ni, nak apa? Nak kapet biru warna hijau dapat. Nak masjid aircon, tak cukup dengan aircon, kipas dekat setiap tiang ni bubuk. Tak mau. Pasal apa tak mau? Sini tak ada mak kilau. Kalau mak kilau kami datang. Ni perangai kita. Allah Ta'ala sebut akan dipenuhkan neraka jahanam tu jin dulu. Katsiran minal jin. Memang tuan-tuan, bila sebut jin dan manusia, Allah akan sebut jin dulu.
walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jin dulu baru manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal ins, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Allah sebut jin dulu baru manusia, jin dulu baru manusia, jin dulu baru manusia. Berapa banyak ayat? Serupa Allah Ta'ala sebut langit dan bumi. Langit dulu baru bumi, langit dulu baru bumi. As-samawati wal ard, langit dulu bumi, langit dulu baru ayat bumi. Maknanya ada sebab kenapa yang Allah Ta'ala letakkan perkataan jin itu mengatasi ataupun lebih awal daripada perkataan manusia. Yang letak di langit bawah, langit awal pada bumi. Pasal langit tu besar, tinggi. Rafa'a samkaha fasawwaha, ditinggikan langit. Okey, dan Allah Ta'ala sebut seluah langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, syurga ni seluah langit dan bumi. Tiba-tiba hari ni orang kata bumi kecil, boleh keliling pula bumi. Hei, biar betul hang. Manusia hari ni kata bumi ni kecil, Yuri Gagarin tu boleh pusing. Bila Yuri Gagarin daripada Rusia tu dia pusing, manusia pertama mengelilingi dunia. Mereka rasa depa dah sekali dia orang pusing dah. Mereka kata apa susah kita pergi bulan pula. Rusia pusing bumi. Mereka kata apa susah kita buat cerita pergi bulan pula. Neil Armstrong pergi ke bulan pula. Terdiam terus Rusia. Pasal manusia boleh pijak kaki ke langit, manusia boleh pijak kaki ke bulan. Masya Allah. Dan mereka kata bumi ni kecil. Allah kata bumi besar. Allah kata dalam Quran syurga tu seluah langit dan bumi. Kalau kita kata bumi ni kecil, boleh dihitung dengan hanya sekali pusing saja naik roket. Macam mana nak letak ayat Quran seluah langit dan bumi? Syurga tu. Kalau syurga seluah bumi, tak luah. Tak luah mana tuan-tuan. Sebab itu bila kita bercakap tentang soal langit, soal bumi, ada orang kata ni tak ada apa ni, benda ni bukan menyalahi akidah pun. Hang kata tak menyalahi akidah. Kalau menyalahi Quran, hang kata tak menyalahi akidah. Al-Quran kata macam ni, depa kata macam ni, hang ikut depa. Hang tak ikut Quran. Apa hukum tak ikut Quran tu? Baik. Bila sebut jin dulu baru manusia, maknanya jin tu hebat. Hebat apa? Umur panjang. Kita ni habis-habis kuat 170 kot. Nuhak kita duk tengok mak kilau lah Tok Bahaman. Zaman sekarang lah. Zaman dulu ya lah 900 tahun. Kita sekarang kalau umur 900 tahun jenuh bayar pencen. Jenuh. Bila dia panjang umur, dia tahu macam-macam. Macam tuan-tuan duduk dalam masjid ni, tuan-tuan paling panjang umur. Tuan-tuan tahu tentang masjid ni lebih daripada kami hak muda-muda ni. Kami pula dah. Macam kita muda. Kita hak umur tua ni lebih banyak ilmu daripada anak-anak kita ni tentang sejarah masjid. Bila dibina, siapa rasmi, dulu duk tang mana, dulu bangunan apa, kita boleh cerita. Mai tanya kat anak kita, dia pun tak tahu. Serupalah dengan jin. Bila dia umur dia panjang, dia boleh tahu tentang sejarah kita. Sebab tu kalau ada orang yang kerasukan hantu, kerasukan jin, dia boleh cerita macam-macam. Sejarah yang ni, yak nu, hak nu, hak ni. Sebab apa? Sebab dia tahu perjalanan keluarga kita lebih lama daripada kita. Dan dengan sebab kita pun percaya kepada dia,
dalam banyak-banyak cerita hak betul dia duk habang tu, ada cerita bohong yang dia selit. Maka di situlah rosaknya akidah kita. Maka jangan kita dengar cakap jin. Tapi ustaz, dia ni Islam ustaz. Hantar mana? Hang tengok dia sembahyang. Tapi ustaz, Tok Bomo yang mengubatkan isteri saya tu, dia berjaya mengislamkan jin yang masuk dalam badan isteri saya tu. Jin kan kuat pembohong, yang percaya buat apa? Manusia pun ramai yang mengucap 2 kalimah syahadah semata-mata sebab nak masuk tengok Kaabah. Sebab nak pergi Mekah, habis-habis tengok Mekah ambil gambar siang malam, dia pun balik isytihar murtad balik. Pun manusia boleh buat macam tu, tambah jin. Dan lebih hebat lagi, ada manusia yang boleh kata lagi, keluar. Kalau hang tak keluar, aku bunuh hang. Tu dia lagi ganas hentai. Nak bunuh jin. Jin pun takut. Baik, aku keluar. Eleh kau. Nampak benar menipu ni tuan. Okey. Jin yang Nabi pesan dekat sahabat, hanya jangan keluar daripada lingkungan bulatan yang aku buat ni. Aku nak pergi berdakwah kat jin, hang jangan keluar. Kalau hang keluar, hang tengok rupa depa hang gila. Tiba-tiba hari ni kita boleh kata, bunuh hang kalau hang tak keluar daripada badan ni. Aku bakar hang. Amboi. Okay? Ni cerita di Afrika ni, bukan di sini ni. Kemudian Allah Ta'ala kata manusia. Wal ins akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. 2 ni. Jin dan manusia. Apa sebab mereka ni masuk neraka? Jin dan manusia ni apa sebab? Kata Allah, lahum, bagi mereka itu qulub. Mereka ada hati. Qulub kita sebut qalbu. Salah sebut dia jadi anjing. Kalbun, anjing. Qalbu, hati. Kaf dengan qaf. Kaf, kalbun. Kilab, kalbun, anjing. Qalbu, hati. Okey, jadi perkataan hati ni ada 2-3 perkataan di dalam Quran. Ada yang disebut sebagai qalb, ada yang disebut sebagai fuad. Anak-anak tuan-tuan nama Fuad. Fuad, bukan Fuad. Fuad lain. Fuad. Nama apa? Oh, nama saya Fuad. Lain. Fuad, hati. Okey. Nama awak apa? Syarif. Nama awak apa? Syarifah. Syarif maknanya mulia. Nama awak apa? Sarip, melampau. Sebab tu Syarif Dul jahat. Samsing kampung dusun. Sebab nama dia Sarip. Dia kena sebut Syarif. Syarifah. Kalau Sarip, melampau. Yusrifun, musrifin, orang yang melampau. Sebab tu abang-abang sebut nama elok-elok. Nama hang apa? Sarip. Oh, memang melampau. Sebut elok-elok. Nama awak apa? Syarif, mulia. Ya, mulia. Beza tu. Serupa dengan Said. Nama awak apa? Nama saya Said Osman. Orang Melayu pula dia ubah, dia jadi Syed. Nama apa? Oh, nama saya Syed. Syed. Dia bukan Ash, dia Sin. Nama awak apa? Said. Said Osman bin Said Mustafa. Said. Tapi kita pergi ubah jadi Syed. S-Y-E-D. Tak tahu makna dia apa. Okey. Kalau Said tak sedap, nama apa? Saripah. Okey, dia tak sedap. Kena Syarifah. Okey, baik. Okey, dan kami penuhi jin dan manusia itu dalam neraka jahanam. Pasal apa? Lahum qulub, bagi mereka itu ada hati, la yafqahuna biha. Tapi mereka tidak memahami, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, dan mereka itu ada mata, la yubsiruna biha, tapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
walahum azanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha, tetapi mereka tu tidak mau mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka tu macam binatang ternak, balhum adal, malah lebih buruk, sesat lebih daripada binatang ternak. Mereka itu adalah orang yang lalai. Oh, rupa-rupanya yang kata lalai ni punca daripada hati, punca pada mata, punca pada telinga. Tidak mahu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mahu melihat ayat-ayat Allah. Baik, kita lihat apa dia ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada di mana-mana sahaja. Maksud ayat-ayat Allah ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Ada di mana-mana sahaja, tuan-tuan. Tuan-tuan carilah dia. Ada pada tubuh badan kita. Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menjadikan manusia. Rupa parah kita tak sama. Kulit tak sama. Banyak benda tak sama. Tapi berbilion-bilion tak pernahnya sama. Kamu tak tengok kebesaran Tuhan di situ. Tengok muka, dengar suara. Cuba fikir. Takkan manusia yang pelbagai jenis ni, bentuk kejadian, batu yang menciptakan manusia tu. Tanya pada orang yang sembah batu. Bila dibuat batu ni? Oh, batu ni kita mula buat sebelum PKP 2018. 1 tahun kita semayang sama dia PKP. Oh, baru lagi lah. Lebih kurang 3 tahun lah. 3-4 tahun saja. You sudah umur berapa? Saya umur 60. Sekarang you umur 60, tapi you sembah ini batu yang baru usia 4 tahun. Sekarang siapa buat siapa? Batu bikin you atau you bikin patung? Bikin batu. Mana boleh benda yang baru jadi disembah oleh benda yang dah lama jadi? Tak guna akal. Kamu tu dah lama hidup 70 tahun. Benda ni baru siap tahun lepas. Tiba-tiba kamu sembah dia sebagai Tuhan. Tak kena. Serupalah kita dengan peraturan agama. Semayang ni sejak zaman Rasulullah je dah. 1400 tahun punya lama dah. Maknanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu 5 tu sejak zaman Nabi lagi dah. Kita baru hidup 40 tahun. Tiba-tiba kita buat satu urusan yang menjadikan kita ni tak payah semayang sebab urusan kita yang baru kita buat. Seperti apa? Kenduri kahwin. Kenapa tak semayang zuhur? Kenduri kahwin. Kenapa tak semayang asar? Sibuk kenduri kahwin. Bukankah awak dah tahu 1400 tahun dulu semayang zuhur 1.5, semayang asar 4.50? Pak siapa hang buat kenduri time waktu semayang? Dah time waktu pula. Pak siapa hang buat semayang time orang semayang? Hang buat kenduri time orang semayang. Pak siapa hang buat time kenduri waktu orang semayang? Kenapa tak pilih satu waktu yang tak ada semayang di situ? Buat kenduri. Serupa kita main bola pun. Tak semayang, saya main bola. Bila hang masuk stadium, saya masuk 6.30 petang. Jadi nak semayang maghrib surau kecil. Isyak dah habis main apa pukul 10.45 apa lebih kurang apa sampai rumah tidur Pak saya apa? Pak saya tengok bola. Dah tahu dah semayang tu waktu maghrib ada, waktu isyak ada. Yang hang kata main bola malam-malam tu saya pak. Hang tak boleh main bola petang lepas asar. Hang tak boleh main bola pukul 9 pagi.
Pasal apa yang kita diajar main bola bermula 8.45? Dah lah penonton tu ada 4 orang je. Stadium pula guna lampu limpah beratus ribu sekali pasang. Takkan rugi? Tak boleh main bola belah siang. Lampu sebiji cukup cerah, nama dia matahari. Selesai masalah. Semayang tak usik, lampu pun jimat, selesai masalah. Kadang-kadang tuan-tuan, mulalah kita fikir, kita tak ada duit nak bayar gaji. Pasal apa? Elektrik pun kita sangkut lah. Orang main belah siang, main belah malam pakai lampu. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu manusia ni dia kena guna otak untuk berfikir. Allah bagi hati dekat dia supaya dia fikir. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dekat dia, ada dekat diri dia. Kadang-kadang tanda-tanda kebesaran Allah ada dekat luar rumah dia. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dekat langit, dekat air, dekat laut. Semua ada. Yang kedua, apa dia? Ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam bahasa Arabnya ayat. Ayat tu maknanya tanda-tanda. Tapi kita duk faham ayat tu ialah ayat saya. Ayat, bina satu ayat, buatkan satu ayat. Ayat itu bahasa Arab, membawa maksud tanda-tanda. Ayatullah, tanda-tanda Allah, kebesaran Allah. Nombor 2 apa dia? Al-Quran. Ayat-ayat Allah itu nombor 2 maknanya ialah ayat Al-Quran. Kamu ada hati tapi kamu tidak berfikir tentang ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ni ada di mana-mana pun. Tadi hak satu. Nombor 2, ayat Allah maksudnya ialah Al-Quran. Banyak orang dia tidak mau mengikut ayat Al-Quran. Sebab dia faham Al-Quran hanya untuk dibaca. Cuba tuan-tuan tengok peraturan masuk dalam kondominium. Sampai bergaduh dengan jaga Nepal. Pasal apa? Pasal tak tunjuk kad, tak tunjuk dia penghuni residen di kondominium. Stiker dekat kereta tak ada. Nepal tak bagi masuk. Dia kata ni rumah aku, pasal apa aku tak boleh masuk? Nepal kata memang tak boleh masuk. Stiker dekat cermin kereta hang tak ada. Aku kereta rosak, aku pinjam kereta abang aku. Kereta aku ada kat workshop, dengan stiker ada kat workshop sekali. Dia kata mana aku tahu. Masalah aku diarahkan supaya nak tengok kereta yang ada stiker kondominium di sini. Lah bertumbuk dengan Nepal. Ini peraturan. Serupalah dulu-dulu kita ni. Awak nak masuk supermarket? Ya. Awak mesti tunjukkan My Sejahtera. Tak ada My Sejahtera. Nepal tu tunjuk. Nak cakap Melayu tak erti, lalah dia tunjuk. Dia tunjuk papan tanda tu. Kita kata tak boleh masuk. Kemudian buat My Sejahtera pula. Dia nak tengok ada cocok tak. Kuning ke tak kuning, putih ke merah ke apa benda kan. Kita pun dah kata nak masuk supermarket, tak cocok 2, tak boleh masuk. Cocok lah pergi tadah bau. Dah 2 dah, kena 3 pula baru boleh masuk. Taat ya Ahmad. Pasal apa? Peraturan ustaz. Masuk dalam masjid, tulis kat cermin tu, mesti pakai face mask. Pakai. Dah masuk dah dalam masjid, nak angkat takbir dah, Allah, face mask tak. Keluar balik, pergi masuk dalam kereta. Pakai balik. Pasal apa? Peraturan. Dahsyat gila. Saya ceramah di mana kan? Di Kedah. Tengah duk ceramah ni, ada satu anak muda tu tak pakai face mask. Pakcik hak depan ni, dia tunjuk lagu tu. Saya tengok garang pakcik ni. Budak tu duk gagau, tak mana face mask pula ni. Dia tunjuk tu cengih.
Macam nak saman. Cari budak tu. Lalah pergi keluar balik, masuk balik, baru pakai. Pasal apa? Peraturan. Kena pakai face mask. Habis tu, nak hidup dalam dunia ni, peraturan Allah ada. Itu peraturan manusia. Nak hidup dalam dunia ni, ada tak peraturan Allah? Ada. Di mana peraturan tu? Dalam Quran. Soalan dia, berapa ramai yang ada peraturan Quran tapi tak mau ikut? Yang ada tanda-tanda ayat-ayat Allah, peraturan sekian, tak mau ikut. Yang manusia punya peraturan, berlumba-lumba dia nak ikut. Yang Allah punya peraturan dalam Quran, dia tak mau ikut. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang macam ni ialah orang cuai, orang lalai, orang tak boleh pakai. Banyak tuan-tuan peraturan macam tu. Yang Allah punya peraturan dalam Quran, dia tak kisah. Dia tak kisah pun. Allah kata apa? Ni apa hukum? Yang itulah yang kena jaga. Hak lebih daripada yang lain. Manusia sekarang lebihkan ayat Allah ke melebihkan peraturan sesama manusia? Masya Allah, subhanallah tuan-tuan. Kita takut kita termasuk dalam golongan yafqahuna biha. Baik, tang mana ustaz yang kata kita ni kena tengok Quran, kena perhati Quran, kena tengok mata kita, perhati ayat-ayat Quran hati? Tang mana ustaz? Tang mana lagi? Keseluruhan Quran. Bukan tang mo. Dulu bila saya duk ulas pasal tang mo, marah orang kat saya. Saya duk cerita dulu ada aktris Thailand mati. Orang kita sampai ikut perkembangan nak jumpa mayat ke apa ke. Percaya pula ada bomo siang pula pergi masuk hantu tang mo mari masuk dalam badan dia. Jadi sejuk untuk bomo tu. Orang kita percaya. Saya tegur lah. Simpati lah. Tapi yang hampir doa pada dia supaya rohnya dicucuri rahmat tu kerja ada apa? Mana boleh minta doa dicucuri rahmat ke atas orang yang tak beriman pada Allah bila dia mati? Yang tu yang kita tegur. Lepas saya tegur tuan-tuan, siang malam pagi petang orang tibai saya. Masya Allah, subhanallah. Jadi teruk pula kita. Kita cuma tegur, jangan jadi syirik. Kita doalah pembunuh dia tu ditangkap dan dapatlah keadilan sewajarnya kepada keluarga dia. Itu yang kita sebut. Tak, dia kata. Saya larang kita pergi percaya. Pergi buat ramal sana sampai tak masak, duk buat grup WhatsApp pula. Siapa bunuh Tang Mo? Sampai tak masak, laki kata hang duk kira Tang Mo ni tang aku. Oh, tuan-tuan yang saya hormati. Dalam Quran tu semua kena ikut. Bermula daripada Bismillah Al-Fatihah tu sampai minal jinnati wan nas, surah An-Nas, semua kena ikut. Tak ada satu pun tuan-tuan yang Al-Quran tu tak sesuai untuk kita ikut. Tak ada satu pun yang tak sesuai, melainkan semua sesuai. Tapi masalah dia sebab kita tak perasan. Kita tak perasan ayat tu kena pada kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Alaq, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kami akan cabut ubun-ubun orang yang engkar pada Allah. Kami akan cabut ubun-ubun orang yang lawan Tuhan. Ubun-ubun apa? Nasiyatin kadhibah. Ubun-ubun orang yang mendustakan. Khati'ah. Dan ubun-ubun orang yang buat dosa. Kenapa Allah Ta'ala kata aku cabut ubun-ubun kamu di hari kiamat? Aku tarik ubun-ubun kamu. You buka dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ayat 15, ayat 16 buka. Dalam banyak-banyak benda lain Allah kata ubun-ubun. Kenapa Allah tak kata aku tarik tangan hang, aku cabut kaki hang? Kaki hang inilah yang melangkah ke tempat haram ni, aku pulas kaki hang. Tangan hang inilah yang merompak, aku cabut tangan hang. Allah tak sebut. Allah kata aku tarik ubun-ubun hang, aku campak dia. Ubun-ubun penipu, ubun-ubun yang bawa kejahatan. Bila kita belajar bab otak, baru kita tahu rupa-rupanya ubun-ubun, otak bahagian tengah tu lah yang buat jahat. Pusat kepada pemikiran jahat, pusat kepada untuk bercakap bohong, pusat untuk orang bila nak buat satu benda jahat, ubun-ubun dia akan bergerak. Pergerakan berfikir nak buat benda tak elok ni daripada mana? Kazibatin khati'ah, daripada an-nasiyah. Maksudnya ialah benda yang daripada dahi naik ke tengah-tengah ni. Nama dia apa? Nama dia nasiyah. Dalam bahasa Melayu kita nama dia ubun. Dalam bahasa Inggeris nama apa? Frontal lobe dengan frontal bone di sini tuan-tuan ni. Frontal bone di sini dengan frontal lobe di sini. Frontal barisan depan ni ada dalam sains. Sebab itu orang yang mengkaji tentang otak masuk Islam dia bila dia baca surah Al-Alaq. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita bahawa ubun-ubun bahagian depan dan bahagian tengah inilah yang merangka benda-benda tak elok dan merangka benda-benda yang baik. Pusat pemikirannya ialah ubun-ubun. Saintis ni dia kaji. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu? Memang Nabi Muhammad tak tahu, Allah yang bagi tahu dia. Masya Allah. Bila kita sujud, dahi kita letak di bawah, atas punggung, bawah dahi. Bila kita ambil wuduk, itulah anggota wuduk kita, muka dan kepala. Itulah benda yang disuruh tutup bahagian ubun-ubun. Itulah tempat yang bila orang nak dapat berkat, dia buka kepayah dia, dia suruh ustaz doa. Kita pun nak kata apa ni bid'ah, pergi pegang kepala. Dia tak tahu bahagian kepala ni. Ada benda tu dalam Quran tapi awak tak tengok. Tuan-tuan pergi ke ujian pengesanan berbohong. Tuan-tuan pergi tengok orang duk bohong tu. Waktu polis nak cek dia cakap betul ke cakap bohong, alat mengesan ujian berbohong tu letak tak mana? Tak tahu, Tok Imam polis ke? Nampak misalnya cara tu betul lah. Ada dia letak tangan ujian pengesanan berbohong. Dia letak di sini. Tuan-tuan tengoklah dalam drama filem orang putih ke. Nak tak sini, tak sini, tak sini, duduk. Adakah kamu bunuh dia? Dah. Duduk geleng. Lagi tinggi tuan-tuan. Rupa-rupanya manusia bila berbohong, darah dia akan mai ke bahagian ubun-ubun. Sebab itu peratus darah banyak sebelum bercakap, dengan semasa bercakap mereka akan kaji pergerakan darah mai ke ubun-ubun ni. Jadi akak-akak balik ni tanya suami. Waktu tanya dia jawab tu, waktu jawab tu cuba tengok dai dia merah ke pucat. Tak mana faham? Tak faham sudah. Masya Allah tuan-tuan. Tu baru cerita sikit. Yang tu kena buka tafsir khas. Ulama-ulama tafsir dulu kata, kenapa Allah sebut nasiyatin kadzibatin khati'ah? Sebab ubun-ubun adalah satu tempat yang paling dihormati oleh orang-orang Arab. Ubun-ubun kepala ni adalah tempat yang paling orang Arab hormat. Jaga sungguh-sungguh, serban duk lilik berlapis-lapis. Tetapi bila manusia dia kaji, rupa-rupanya ada otak di bahagian ubun-ubun yang fungsinya sekian. Tuan-tuan pun belajar tentang sains ni, tentang otak. Sebab itu orang yang belajar sains sepatutnya dia makin dekat dengan Quran,
Bukan dia makin jauh daripada Quran. Tapi kita tengok hari ni ada orang yang belajar sains lawan Quran pula. Masya Allah. Dan dia percaya pula dengan teori lebih daripada fakta dalam Quran. Allah kata dijadikan manusia tu, yang pertama ialah Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nombor satu Adam, manusia pertama. Mari teori pula dia kata beruk, manusia berasal dari beruk. Percaya pula tu. Tuan-tuan nak jadi binatang apakah? Allah kata dah, kamu ada akal, kamu ada mata, kamu ada telinga, tapi kamu tak tengok. Kamu duk percaya teori, kamu ni lebih buruk daripada binatang ternak, kata Allah. Tuan-tuan duk tengok kambing, duk tengok lembu tu. Kita yang ada tiga benda ni tak perhati ayat Quran, kita lebih sesat daripada binatang ternak. Allah kata dah manusia ni daripada Adam. Yang pertama, hang duk percaya manusia daripada beruk. Takkah kita ni lalai, cuai? Saya kena hentam teruk teori bumi berputar. Kita baca Quran tentang bumi yang statik, yang duduk tepat, yang berpusing tu matahari. Diajar pula matahari yang duk diam, bumi yang pusing. Mana satu yang betul ni? Yang orang putih kata bumi duk pusing matahari. Dalam Quran kata matahari yang duk pusing bumi. Mana satu nak ikut? Quran lah. Ini bila kita cakap macam itu, aku lebih percaya NASA daripada Ustaz Kazim. Astaghfirullahalazim. Aku tak kata aku cuma baca ayat Quran. Hari ini tuan-tuan, orang putih lebih diimani berbanding dengan Quran, sedangkan percaya kepada kitab termasuk dalam rukun iman. Termasuk dalam rukun iman percaya pada Quran. Tapi ada orang yang tak percaya Quran, dia lebih percaya teori. Teori tak habis-habis. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu dua tanda-tanda kebesaran Allah. Satu, alam ini. Dua, ayat Quran. Maka janganlah kita menafikan. Allah Ta'ala suruh kamu ada otak, kamu ada hati, kamu ada pemikiran, berfikirlah. Jangan kamu tak berfikir. Nombor satu, Allah suruh kita faham, memahami dengan sesuatu benda. Faham satu-satu benda. Yang kedua, kata Allah, walahum a'yun, mereka ada mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka tidak melihat dengan mata mereka. Pejam mata, tak nampak. Allah bagi tsunami, nampak tsunami datang, nampak, tapi tak apa nak nampak. Bila tsunami datang, mayat-mayat yang orang jumpa, pasal apa jadi hitam? Pasal apa orang duk ambil mayat tu? Mayat tu macam terbakar jadi hitam. Balik tuan-tuan, buka balik video tsunami. Dia seolah-olah ada belerang pada mayat tu. Mai mana? Mai mana tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran, zuharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di langit, berlaku kerosakan di laut dan di darat, di laut kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Allah kata manusia yang buat. Tapi orang kita faham ayat tu, maksiat yang kita buat Allah turunkan bala. Tapi kita tak ambil pada zahir ayat tu, kerosakan yang berlaku tu manusia yang buat. Tapi kita diberi faham
Maksiat yang kita buat itu yang Tuhan turun bala. Maksiat apa yang orang Islam buat sampai begitu dahsyat balanya? Sedangkan maksiat di tempat lain lagi dahsyat daripada itu. Patut kena depa dulu. Di negara barat, laki sama laki menikah. Jantan dengan jantan menikah. Lagi dahsyat, terang-terang. Di negara barat lagi dahsyat, seks bebas. Hang nak buat dengan siapa hang buat. Di negara depa lagi dahsyat, bukannya semayang pun. Tunggang langgar arak siang malam. Hak kita ni duk semayang juga. Cuba kita faham ayat tu elok. Berlakunya kerosakan di darat, di laut kerana manusia. Manusia buat. Ya, betul. Balak yang kita dapat kadang-kadang berpunca daripada maksiat yang kita buat. Ya, betul. Tetapi kamu ada mata, cuba tengok. Pelik sangat benda tu berlaku. Pelik sangat benda tu berlaku. Macam mana boleh berlaku? Mayat-mayat jadi hitam, jadi rentung. Tah ada bom yang diletakkan di dalam laut, diletupkan sehingga menggegarkan menjadi tsunami. Kena kaji ni tuan-tuan ni. Tapi bila kita cakap macam ini, orang akan cakap, ini konspirasi punya geng. Ni bukan geng konspirasi. Allah bagi kita otak, fikirlah. Allah bagi kita mata, tengoklah. Saya dah sebut dah tuan-tuan tentang bentuk peperangan. Bentuk peperangan. Kalau dulu berperang melibatkan manusia. Tujuan perang apa? Nak bagi mati manusia, tu jawapan dia. Nak merampas satu negeri. Maka berlakulah peperangan dunia. Beribu-ribu mati, berjuta mati. Bukan setakat manusia tu mati, negeri hancur, bangunan runtuh, tanam-tanaman rosak. Maka peperangan zaman moden, dia nak matikan manusia, tetapi rumah tak rosak, harta tak rosak. Dengan jalan apa manusia boleh mati? Tanpa perlu bom, tanpa perlunya merosakkan alam, merosakkan pokok. Sebab kami nak pokok kamu, kami nak bangunan kamu, kami nak rumah kamu, kami nak negara kamu. Yang kami tak nak kamu. Sebab itu sekarang dia ada biologi, senjata biologi yang mematikan manusia dalam tempoh beberapa tahun, yang tak perlu nak rosakkan negara itu dengan kemusnahan besar-besaran. Maka kata Allah, kamu tengoklah benda-benda ini. Quran telah memberikan kepada kamu peringatan, macam-macam bentuk peringatan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama sekali Yahudi dan Nasrani tidak akan redha pada kamu sehinggalah kamu ikut millah mereka. Millah ni cara hidup mereka, cara berfikir mereka. Tadi saya tengok dalam satu video pendek, ada satu perempuan, dua laki-laki, orang temu ramah dia. Dari mana, nak ke mana, nama apa. Dia tanya pada perempuan, semayang tak? Semayang. Macam mana niat semayang maghrib? Usalli maghribi. Sudah lupa. Tanya pula kat Pak Wer dia pula, semayang tak? Dia senyum je. Macam mana niat semayang zuhur? Lupa. Oh, bayang kat tuan-tuan. Dia menukar cara hidup kita sampai anak-anak kita tak boleh semayang. Dan dalam Quran ada sebut benda itu. Ditanya kepada anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di,
Apakah yang akan kamu sembah lepas aku mati? Nabi-nabi ni tanya pada anak dia, kalau aku mati, kamu wahai anak aku nak sembah apa? Hari ni tuan-tuan, kita melahirkan anak yang tak tahu nak sembah apa lepas kita mati. Semayang tak tahu, cara semayang tak tahu, tak semayang, mai nak semayang mayat baru terpa mai. Tunggu sat, kami on the way dah ni, on the way, tunggulah, jangan tanam lagi. Bila sampai nak tengok mayat, tunggu sat dulu, saya nak pergi surau. Nak buat apa surau? Dah nak sembahyang mayat di rumah ni, nak ambil sejadah. Sejadah nak buat apa? Tanya Tok Ketua Kampung. Lah, nak sembahyang. Dia marah Tok Ketua pula. Sembahyang mayat tak payah sejadah Pak Long. Nampak tak tuan-tuan? Tak ke kesian mak yang mati, bapak yang mati, kalau mayat tu boleh geleng kepala dia geleng. Apa yang aku tinggalkan pada anak aku? Cuma mayat tak boleh geleng je tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok ada anak yang semayang mayat, orang takbir Allahu Akbar, dia rukuk. Allahu Akbar, dia i'tidal. Sebab dia tak sujudnya tuan-tuan. Semayang mayat tak erti. Hang semayang tak? Sebab tu adanya mata ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita tengok. Quran tu kata apa tentang anak? Tapi hari ni kita rasa lapang kalau anak kita kerja tetap. Alhamdulillah lah, 5-5 kerja tetap lah kan. Alhamdulillah ada bencin semua. Tak apa, lepas semua lah, tak apa lah. Duk tak apa, rasa lega lah rasa. Tuhan nombor 1 tu kerja cikgu, bini dia pun cikgu enggak. Oh, bini dia nama apa? Cikgu Murni. Oh, dia cikgu Syahri kan. Dapat lah, alhamdulillah lega lah. Dua-dua pencen lah kerja kat Sabah tu. Hak nombor 2 je Penang, menjabat tanah tu. Belah mana kerja dia tu? Komta tu. Oh, banyak. Laki dia pun komta juga. Oh, lapang lah. Semayang lah. Subuh gelap. Rumah tu gelap subuh. Tak bunyi membilik ayat. Tak bunyi pun kongkang-kongkang. Senyap. Sebab tu rumah yang paling hina sekali, rumah tak sembahyang subuh. Pak tidur, mak tidur, anak tidur, menantu tidur. Menantu pula balik lambat, jam, highway, accident, lori terbalik. 8 jam. Sampai 3 pagi ngantuk mak ai, tidur sampai pukul 10 pagi. Subuh tak mana-mana. Meletih mak ai tak sedap lah. Patut yang tu yang jadi susah hati. Anak aku semua kerja tetap, anak aku semua kerja bagus, tapi seorang pun tak sembahyang. Yang ni yang patut kita susah hati. Allah bagi mata ni, Allah suruh tengok. Tengok tanda kebesaran Allah. Tengok tanda-tanda ayat-ayat Allah dalam Quran. Perhatikan satu. Apa yang Allah nak cerita ni tuan-tuan di dalam Quran. Antara yang Allah nak cerita ialah Yahudi dan Nasrani akan sentiasa mencari jalan menyesatkan kamu. Tapi hari ini ada orang terima bulat-bulat ajaran Yahudi dan Nasrani mengatasi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ada yang menganggap Yahudi dan Nasrani itu baik, dah berubah depa baik. Dan kita lihat hari ini mereka dah kembali ke tanah Arab. Dah buka gereja dah di Arab Saudi. Ni semua petanda-petanda akhir zaman. Mata kamu tak nampak kah? Kamu tak nampakkah benda pelik ni berlaku? Semua tanda-tanda ni Nabi cerita. Hang tengoklah. Nabi kata saat-saatnya akan sampai bila orang yang papa kedana, yang berjalan tak berkasut,
yang tak berpakaian compang-camping berlumba-lumba membina bangunan-bangunan tinggi. Saat kemusnahan akan sampai. Kamu tak tengok ke hadis tu? Negara mana yang sibuk berlumba-lumba membina bangunan tinggi-tinggi? Asalnya dulu duduk tengah padang pasir, apa menatang pun tak ada unta ya. Sekarang cuba tuan-tuan tengok, mereka membina bangunan 1 kilometer. Membina pulau tiruan. Malah dah dibenarkan berbikini di pantai-pantai mereka. Arab tu tuan-tuan. Sepatutnya bila kita tengok macam tu, kita lagi takut kepada Allah. Ya Allah, dah hampir sangat ni ya Allah. Ni kita pula cakap, aku cadang nak pergi tempat mereka boleh bikini lah. Aku nak bikini kat Batu Ferenggi, orang kenal aku. Itu pula yang terbit dalam mata hati dia. Patutnya kita makin insaf. Allah bagi mata ni, Allah suruh kita buka. Nabi kata di antara petanda-petanda rosaknya kita nak kiamat, rosaknya berlaku pada kita, kematian mengejut. Duk elok-elok mati. Petang tadi duk elok, malam mati. Pagi tadi elok nyembang, petang tak ada lah. Petang tadi elok, malam maghrib mati. Dia sakit apa? Mana ada sakit? Duk hak-hak mati. Benda ni Nabi sebut dalam hadis, kematian-kematian yang mengejut. Apa sebab? Mesti ada sebab. Yang ni yang saya katakan tadi, zuharal fasadu fil barri wal bahr. Berlakunya kerosakan di darat dan di laut, tangan manusia yang buat. Mesti ada satu benda yang buat dan dibuat kepada mereka. Yang jadi pelik-pelik ni. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu ada telinga tapi tak mau dengar. Ada telinga tak mau dengar. Kalau nak dengar ceramah pun dia suka dengar ceramah bak lawak. Yang tu seronok, ceramah bak lawak. Dengar-dengar ha gelak balik seronok. Mai dengar satu ceramah yang membuka minda, yang membuka kesedaran, yang supaya kita berubah, tak mau. Hari ni nak dengar ceramah pun tuan-tuan, dia suka yang seronok. Sampai nak sembahyang pun dia pilih hak seronok. Tu imam yang seronok, masjid yang seronok, penceramah yang seronok, semua seronok. Ayat Quran pun yang dia pilih ayat yang seronok. Hak kena pada dia, jangan duk baca. Tuan-tuan, cuba tengok dalam surah Al-Alaq. Allah Ta'ala kisah tentang Abu Jahal yang menghalang Nabi sembahyang di masjid. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Apa pendapat kamu orang-orang yang menghalang orang sembahyang? Abdan idza shalla. Satu hamba Allah bila nak sembahyang di masjid dia tak pergi. Kamu tak tengok orang ni? Mungkin orang yang menghalang kamu sembahyang tu adalah orang yang bohong, orang yang tak betul. Dan orang yang kamu halang nak sembahyang tu orang betul. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, kata Allah. Mungkin orang yang kamu halang dia nak sembahyang tu orang tu betul di atas petunjuk Allah, ataupun orang yang betul mengajak orang jadi bertakwa, tiba-tiba tak boleh sembahyang. Ada rupanya cerita tak masuk dalam masjid, tak bagi sembahyang ni adalah Quran rupanya. Berapa ramai yang ayat tu sebut? Last sekali ayat tu kata apa? Last sekali balik buka. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Jangan kamu taat kepada dia. Pergilah sembahyang, dekatkan diri kamu pada Allah. Rupa-rupanya ada ayat dalam Quran.
Kita harap-harap cukup-cukup lah. Kali ni jangan buat lagi hak dulu. Alhamdulillah di Malaysia kita dulu tak menghalang orang mai sembahyang, tak tutup. Yang tutup di Afrika. Kita alhamdulillah lah boleh mai sembahyang. Syukur. Kalau jadi lagi jangan ulang benda ni lagi. Balik buka surah Al-Alaq. Jangan kamu takut. Tak adanya ada apa bila kamu sembahyang, melainkan Allah jaga kamu. Quran sebut, tuan-tuan nak yakin Quran kan nak yakin siapa? Masya Allah. Kamu ada telinga tak? Kamu tak dengar ayat ni? Kamu tak dengar nasihat ni? Kata Allah, ramai tak mau dengar. Kalau kamu tak mau dengar, kata Allah, ulaika kal an'am, kamu ni macam binatang ternak, balhum adal, malah kamu lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak hidup seronok, bernafas dengan lega, minum dengan lega, berjalan dengan lega, duduk tengah jalan pun tak apa, duduk tepi jalan pun tak apa, lega belaka. Tapi kamu ni jadi susah lebih daripada binatang. Semua tak boleh belaka. Sekarang siapa yang bebas? Binatang kan kamu? Allah kata, kamu lagi teruk pada binatang. Masya Allah. Fikirkan tuan-tuan tentang ayat Quran ni. Sedangkan kamu adalah yang terbaik, manusia yang terbaik. Tapi hari ini kadang-kadang binatang bernafas lebih lega daripada kita. Elah, hamba tu duk tengok kita, baik kambing, baik lembu, baik rebau. Elah hidup dah. Hak kita ni pula, oh susahnya nak hidup, tapi tak nampak apa, nampak mata. Saya fikir tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Maka orang yang tak berfikir tiga benda tadi, ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Kita dalam proses berhijrah, dan setiap sesuatu benda yang kita hijrah akan ada pemangkin. Arak tu kalau saja-saja nak jadi arak dah, dia ada benda yang memangkinkan dia untuk jadi arak. Daripada arak ada benda lain yang memangkinkan dia untuk jadi cuka. Karipap tu dia tak jadi seketui karipap, mesti ada benda lain yang menjadikan dia karipap. Ubi lah, kari lah, tepung lah. Bengkang tu dia tak terus-terus jadi bengkang, dia mesti ada benda pemangkin untuk menjadikan dia bengkang. Serupalah dengan hijrah. Hijrah tu pun ada benda yang menjadikan kita ni, memangkinkan kita berubah. Dulu duduk di alam ruh, hijrah duduk di alam rahim. Siapa yang memangkinkan itu? Allah. Dengan perantaraan siapa? Mak bapak kita. Duduk di alam rahim, kita tak tahu apa pun. Walaupun mak tu tidur 24 jam dengan kita, tapi mak tak tahu pun anak dalam perut dah. Anak tu tidur ke, anak tu menyanyi ke, anak tu makan nasi ke apa, mak tak tahu. Padahal duk usung 9 bulan. Tak tahu dah. Rupa macam mana? Tak tahu. Ustaz, boleh tengok Ustaz dalam dia punya scan tu boleh tak? Hampir tengok rupa anak hang je tak? Pergi ambil krim, pergi bubuh duk tenyeh atas perut, duk tengok kat skrin. Itu. Jantan tu nampak tak? Nampak tu. Tu dia punya tu. Tu dia punya tu. Nampak? Jantan tu. Tengok muka dia, doktor. Kejap. Tu muka dia. Tu hidung dia. Nampak tak? Tak nampak apa hidung pun. Tu mata dia. Hang tak tahu. Sebab Allah kata dah, yang tahu duk dalam rahim tu dia je. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang menjadikan manusia, membentukkan rupa manusia dalam rahim-rahim ibu, kata Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, sebagaimana yang dia nak. Masya Allah. Allah Ta'ala sebut, tengok laki. Oh, laki ni anak kamu laki. Tak nak laki, nak perempuan. Tak boleh ubah. Allah buat. Tuan-tuan,
Kemudian lahir ke dunia, hijrah pula dalam dunia. Hijrah ke dalam dunia ni tuan-tuan, daripada alam gelap cerah. Bila cerah Allah tak bagi nampak Allah ni bijak. Sebab tu budak-budak bila beranak tu, dia kan nampak apa, dia tak nampak. Tapi dia dengar. Yang Allah bagi telinga dulu, mata ni tak nampak. Apa dalil dalam Quran Allah bagi telinga dulu, mata kemudian? Tu tuan-tuan baca setiap hari Jumaat. Min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Tu Allah sebut. Dia jadikan kamu daripada air yang terpancar. Maka jadilah kamu lahir dalam dunia ni, dijadikan kamu mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Sami'an basira. Mendengar dan melihat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut kepada kita telinga lah. Mata dulu tuan-tuan. Disebutkan kepada kita ni mata dulu, telinga lah. Dalam ayat yang saya baca tadi pula, telinga dulu, mata kemudian. Pasal apa? Begitulah budak dilahirkan. Bila dia hijrah, Allah bagi dia dengar. Sebab tu bila dia dengar, dia tengah tidur, abang dia bisin, dia jaga. Umur 4-5 hari duduk tidur, abang dia bisin. Pun nangis. Apa ni? Adik tidur. Dia tak nampak tapi dia dengar. Allah sebut dalam Quran. Sebab tu ada faedah azan. Orang tanya kita, apa faedah azan? Apa faedah qomat bila budak lahir? Dia dengar. Hangnya pekak. Sebab itu bila dia duduk dalam rahim ibu, sunat pada kita baca pada dia. Dia dengar. Allah kata sami'an. Selepas berapa lama dia duduk dengar, baru dia celak mata, baru dia nampak. Basira. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam satu tempat. Bila dia keluar, kalaulah dia terus nampak, agak-agak dia teriak. Agak-agak budak duduk dalam rahim ibu, tak nampak apa, keluar tengok muka pak dia, misai bertaring. Sawan terus budak. Tengok muka mak lagu ni, muka tok lagu ni, lah hak pak tok chair tu pula uban penuh. Ni apa itik serati dia, cucu atuk, dia pun takut. Allah ni maha bijak. Allah tak bagi nampak budak-budak, Allah bagi dengar lah. Bila dia teriak, dia dengar mak dia, la ilaha illallah, la ilaha. Senyap budak tu. Saat lagi bila mak letih, dia bagi kat pak dia pula, abang oi, pergi tengoklah pula ni cek letih dah, cek nak tidur sah je semalam dia tidur duk teriak. Budak dia tukar nama alamat abad pun duk teriak lagi. Pak pula sama Allah Allahumma shalli solat tahrijiyah pula. Saat lagi kak dia pula hak sulung, mai ayah, mai Kak Long pegang pula, siang kat ayah letih. Kak Long pula pegang, tiara mengamik zaman. Sudah tiara pula dah. Saat lagi mai abang dia pula budak tahfiz. Abang ni budak tahfiz. Mai pegang pula abang dia kata, mai abang pegang. Abang pula ingatkan baca Quran, rupa menyanyi. Denyut jantungku berdebar, duk menyanyi pula dah itu. Lah. Tunggu lagi 4 bulan, 3 bulan, dia nampak. Bila dia teriak, mak dia senyap pegang. Ni dia mak aku. Ni dia rupa mak aku. Dia tak teriak pasal dia dah cam suara. Satgi pak dia pegang, dia tak teriak pasal pak dia cam. Abang dia, kakak dia dukung, tak teriak dah pasal dia dah cam. Cuba jiran mai pegang. Ni anak lah. Suara tangan teriak terus. Tak mau ke orang. Lepas dia tak kenal hang.
Sebab tu tuan-tuan, dalam pendidikan manusia kena bagi dengar dulu. Bagi jalan. Macam mana nak dengar, lama-lama bagi tengok, insya-Allah dia berubah. Allah sebut dalam Quran, hijrah ke dunia. Kemudian bila kita sebut dalam dunia, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf, mula-mula kamu beranak tu, kamu menyusu dengan mak kamu 30 bulan. Menyusu dengan mak 30 bulan. Mak kamu besarkan kamu, kemudian besar sampai umur 40 tahun. Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf. Balik buka. Rupa-rupanya umur 40 tahun Allah sebut dalam Quran. Kamu kena hijrah. Masya Allah. Hak dalam masjid ni apa ramai hak 40. Adik-adik ni tak masuk lagi. Tuan-tuan jangan duk kata kat dia, hijrah lah ha. Oh sudah, kawan baru 9 tahun nak hijrah apa? 40 tahun kata Allah, time kamu kena berubah. Tuan-tuan ingat cerita P. Ramlee ni orang Penang. Kawan-kawan dia pun orang Penang kan, Mak Nawab lah apa lah. Semua orang Penang belakang. Bila dia balik ke KL, Studio Merdeka, tuan-tuan buka dalam buku dia, dia luahkan perasaan dia tentang filem-filem dia. Si Tora, Rimau Jadian, Doremi, Sesudah Subuh, Sesudah Asak, semuanya ada. Orang tak apa nak pi tengok panggung wayang. Filem dia kurang dapat sambutan. Adalah masalah-masalah apa kita tak tahu tu. Tapi dia sebut dalam biografi buku dia. Dia kata, sekarang orang sudah kurang melihat filem aku. Yang tengok-tengok filem aku dulu-dulu, semua dah jadi bapa. Semua dah jadi datuk. Dan ramai yang dah semayang. Itu kata P. Ramlee. Yang dulu duk tengok filem aku tahun 40, tahun 50, tahun 60, sekarang ni dah jadi bapak budak, mak budak, dah jadi datuk pun, dan depa dah semayang. Depa tak pi dah. Itu yang dia kata. Sepatutnya pada usia 40 tahun, apa benda yang kita kena buat? Allah sebut dalam ayat tu. Hijrah ke arah itu. Apa dia? Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan, jadikanlah aku ni hamba Allah yang bersyukur, abdan syakura. Adik-adik ni tak ada geran, adik-adik ni tak ada rumah, adik-adik ni tak ada isteri pun tak ada. Tapi bila umur 40, rumah ada, kereta ada, isteri ada, blender ada, TV ada, handphone ada, pinggan mangkuk ada, kelorok ada, semua ada. Maka kata Allah, jadilah hamba bersyukur. Jangan duk kata aku susah, aku susah, aku susah. Hang tak tengok orang lain lagi susah. Saya ni tuan-tuan, saya tak boleh tidur. Malam-malam saya akan tidur. Apa benda yang saya buat kalau tak tidur? Saya buka YouTube, baca Quran, saya ikut dia baca. Saya ikut dia baca. Isteri saya kata, abang tak boleh tidur. Cuba abang dengar orang baca Quran, abang tidur. Saya kata, lagi abang tak boleh tidur. Sebab saya nak baca hak apa dia baca. Dia baca, saya baca sekali, tak boleh tidur. Tambah kalau dia baca salah, lagi saya marah. Puak-puak mana ni? Hak negara seberang, dia baca suka dia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qalqalah tak ada. Apa tak ada? Aku sepak TV ni saya ikut. Sebab TV tu saya punya, entah ni. Kalau orang lain saya sepak lama dah. Apa ni tuan-tuan, baca ni doa apa hang baca teruk sangat ni. Jadi bila duk baca tu kena sejam baca, teh kau.
Buka pula channel lain. Street food India. India street food. Sudah tengok tu cara depa masak. Lah susahnya tuan-tuan. Dia jual buah. Nak basuh buah tu, basuh kat longkang. Basuh dekat manhole tu, pergi jual. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tak tengok dia duk jual menatang apa tu, cucuk apa tu, bukuh pula. Gagau tangan sampai ke siku. Kacau, celuk bagi, celuk makan. Makan buah-buah tu. Saya kata, Allah, aku kalau hampa ajak aku melancong sana, tobatlah aku tak pergi. Tu belum masuk pijak dengan kaki tuan-tuan. Dia press apa nama tahu, buah apa tahu, jadi jus. Petik, tuang atas. Punya kotak longkang tu hitam gila. Pergi ambil kasut kaki pijak. Buat apa tu? Inilah dia jus tangan wal kaki. Sudah tuan-tuan. Saya duk tengok tu. Ayak tu keluar ke celah longkang. Mai jual minum buah-buah tu ngak. Lah. Saya tak kata kat depa lah. Depa orang susah. Nak cari makan, rakyat pula berbilion manusia. Mereka kena survive hidup. Saya suka tengok sebagai hiburan saya. Belum masuk lagi tuan-tuan, depa duk berak tepi pantai. Jamban tak ada. Laki perempuan duk berak, dia buat apa ni? Perempuan berak dekat pantai. Saat lagi bila air laut mari, sekali bah berlaku, pantai pun berubah. Memang berubah sungguh. Dia bawa segala taib pergi pula tuan-tuan. La ilaha illallah. Tuan-tuan tak mau bersyukur kah duduk di Pulau Pinang? Tak mau bersyukur kah duduk di Malaysia? Tak mau bersyukur kah Allah Ta'ala bagi dekat sini? Hijrahlah tuan-tuan. Janganlah duduk merunguk sangat. Hijrahlah kita. Jangan duduk merungut tak habis-habis. Yang orang lain nak dapat makan punya susah. Kita ni buruk-buruk kita makan pun tuan-tuan telok 2 papan di rumah. Ayam mahal-mahal kita pun sekong ada tu. Hak dalam peti air ni. Hak hidup pun ada. Buka-buka peti air ada sekong lagi tak sembelih lagi. Nombor 1 kata Allah, jadilah kamu hamba yang bersyukur. Yang kedua, hijrah apa? Wa ala walidai. Bersyukurlah kamu pada mak bapak. Jom kita hijrah jadi orang yang bersyukur pada mak bapak kita. Sebab pada usia 40 tahun, banyak anak-anak dah tak peduli dengan mak ayah. Mak dah tua. 40 dia ada hidup dia sendiri, ada keluarga dia, dia tak peduli dah. Kadang-kadang tak mau pun ajak mak main di rumah. Mak main duduk di rumah. Balik tu kena cubit lah kereta. Gatal duk ajak orang tua tu main. Siapa nak belah? Tak kita. Isteri duk marah. Dah abang saja ajak lah. Ambil hati dia. Buat je dia ambil main sungguh. Gatal duk ajak tak ada kerja. Pergi cari kerja. Duk elok-elok duk sekolah Ustaz Kazim. Maknya pergi ambil gatal. Siapa? Marah lelaki bini atas kereta bergaduh. Pasal dia dah 40 lebih. Mak dia dah 60 lebih. Dia anggap tak perlu jaga dah mak ni. Aku ada keluarga aku ada menantu aku ada cucu aku. Dia abai mak bapak dah. Hijrah lah tuan-tuan. Berapa lama lagi nak hidup orang tua kita. Tadi pelajar saya meninggal umur 71. Mak dia 92. Mak duduk di sekolah saya. 92 tahun. Mata teram-derang. Quran semua ingat. Tak nyanyuk apa. Semalam anak dia meninggal. Pagi tadi saya nyembang dengan mak dia. Tengah duduk sembahyang tengah duduk mandi mayat tu. Saya nyembang dengan mak dia. Sabarlah kak. Saya panggil kak. Sebaya kak. Sabarlah kak. Yalah. Ingat saya nak pi dulu. Rupa dia nak pi dulu setahun. Ingat kita lah tua ni pi dulu. Dia juga pi dulu. Allah. Semalam duk makan nasi goreng dengan dia. Dia beli nasi ustaz makan dengan dia di pondok. Dia main melawat makcik di pondok. Balik-balik sembahyang maghrib tak ada. Allah tuan-tuan.
Tak apalah, makcik redha lah, dia anak baik, tak pernah lawan apa, dia duk bela makcik. Ni makcik main sekolah ustaz ni, makcik nak, tak mau nyusah depa. Yang tu pula panggil orang tua. Tak mau menyusahkan anak-anak, main duk sekolah ustaz pun tak apalah. Menyusah ustaz lagi bagus. Allah, tuan-tuan oi. Jadi yang mana ada mak bapak ni tuan-tuan, hijrahlah. Jom kita berbuat baik dengan mak bapak kita, walaupun kita sama uban banyak dengan mak bapak kita. Yang ketiga, apa yang kita kena buat? Wa an a'mala salihan tardah. Kita kena buat satu amalan yang Allah redha. Yang aku target sekarang ini, kata dia, aku nak buat amalan yang Allah redha saja. Aku tak mau dah buat benda sia-sia. Allah, saya jumpa banyak orang tuan-tuan. Maksud saya artis. Satu artis perempuan, saya jumpa dia tak berlakon dah. Berlakon dah apa muda pada hari dulu lawa lah. Pelakon drama orang duk tengok dia. Saya jumpa dia, kata lamanya tak jumpa kak. Kak buat apalah? Saya duduk di kampung. Buat apa? Tanam di sayur, buat kolam ikan, bela ayam dengan suami. Tak berlakon dah. Allah Ustaz, jangan sebut Ustaz, jangan sebut Ustaz. Oh sudah tuan-tuan. Buatnya masuk hantu susah hati pula ni. Saya takut pada Allah Ustaz. Ustaz tolong Ustaz, jangan sebut. Saya tak nak langsat, tak nak sebut dah Ustaz. Zaman jahiliah saya Ustaz. Saya pun diam. Memang tak jumpa dah tuan-tuan. Oi, dia taubat sungguh dah. Serupa dengan satu artis veteran zaman P. Ramlee punya perempuan ni. Bila dia taubat tuan-tuan, orang panggil dia pergi pesta filem, orang nak bagi anugerah apa pun dia tak mau dah. Dia taubat sungguh-sungguh dah. Dia nak cari redha Allah je sekarang sampai mati tuan-tuan. Orang nak temu ramah ke apa pun tak payah. Jenuh pujuk. Baru ni saya jumpa dengan bos mereka. Saya pujuk dia tu. Saya pujuk dia untuk kita nak buat lah apa-apa kenangan lah apa. Dia tak mau tu. Biarlah, jangan kacau lah doktor. Saya kata kat bos mereka, jangan kacau, biar pergi dia. Dia nak duduk di dunia dia. Buat apa kita nak heret dia balik? Dunia gemerlapan tak payah. Dia hanya mencari redha Allah sebelum dia hijrah ke alam kubur. Jom tuan-tuan, kita buat satu kerja yang Allah redha. Yang mana haram-haram, yang mana jahat-jahat, kita tinggal buang. Tak mau dah. Aku tua dah, aku 40 dah, aku tak mau dah. Bukan kata 40, 30 pun kena tinggal. Tetapi kalau 40 tak tinggal lagi, masalah ni. Yang keempat, apa benda yang kita buat? Tu betul ilahi. Aku nak taubat. Aku nak taubat. Hutang tak bayar, cari siapa yang aku ada hutang, bayar. Siapa yang aku ada ngumpat, minta maaf. Siapa yang kita ada fitnah, minta maaf. Dulu kita duk hentam macam-macam dalam Facebook, dalam TikTok, dalam Instagram, kita duk kutuk, kita duk maki macam-macam. Pergi jumpa dia, minta maaf balik. Minta maaf. Oh jenuh nak minta maaf. Apa tu? Yang gatal pergi kutuk siapa? Masa kutuk hang tak fikir. Bila dah tobat baru nak fikir. Pergi cari sampai dapat. Dan yang kelimanya, serah diri pada Allah. Betul-betul jadi orang Islam. Berubah betul-betul jadi Muslim dalam erti kata cara hidup sebenar-benarnya. Menyerahkan diri kepada Allah. 5 benda ni tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahqaf. Bagaimana kita nak berubah dalam konteks kita sekarang ni. Lagi seminggu insya-Allah tuan-tuan, tak sampai seminggu dah. Berapa hari lagi, hari Sabtu ni kita nak sambut Ma'al Hijrah, awal Muharram, tahun baru. Mudah-mudahan kita jadi yang terbaik sebelum kita berhijrah ke alam yang kekal abadi. Dari alam roh hijrah ke alam rahim hijrah ke alam dunia, dan kita akan hijrah ke alam barzakh lepas ni. Sebelum sampai situ, jom kita buat 5 benda ni.
Mudah-mudahan ada manfaat atas kuliah kita pada malam ni. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.